Hai semua, hari ni nak share resepi donat ball yang sangat-sangat gebur dan lembut. Donat ni walaupun Aina dah buat petang, bila makan pagi esok pun masih lembut. Untuk buat donat, mula-mula Aina akan masukkan air suam ke dalam bekas. Fungsi air suam ni supaya yeast yang kita gunakan nanti akan aktif. Lepas tu masukkan juga gula dan susu pekat manis. Akhir sekali, masukkan 1 paket yeast. Pastikan yeast yang digunakan tu masih belum dibuka, sebab kalau yeast yang dah dibuka, selalunya dia akan masuk angin dan rosak. Lepas dah tuangkan ke semua yeast, terus kacau hinggalah semuanya larut. Lepas tu, Aina akan uratkan bekas dan biarkan yeast ni selama 30 minit supaya yeast ni aktif dan mengembang. Yeast yang kita biarkan tadi pun dah mengembang, tapi kalau yeast ni tak mengembang, maknanya yeast yang kita gunakan tu rosak dan kena buat semula. Dalam bekas lain, Aina akan masukkan tepung gandum. Lepas tu masukkan pula mentega, tapi kalau nak guna margarine pun boleh juga, cuma kalau guna mentega ni rasanya lebih sedap. Masukkan juga ovalette dan baking powder. Ovalette ni akan buat donat bertambah gebur. Aina masukkan juga sedikit garam, tapi garam ni jangan letak terlampau banyak sangat, nanti akan jadi masin. Mula-mula kacau dengan sudu dahulu sehingga semuanya sebati. Bila semuanya dah sebati, baru Aina tuangkan ke semua adunan yeast tadi. Untuk mengelakkan melekat pada tangan, Aina akan kacau menggunakan sudu dulu. Lepas tu barulah Aina akan gaulkan menggunakan tangan sehingga semuanya sebati. Adunan ni memang lembik sedikit dan tak perlu tambah tepung gandum. Kecuali bila kita gaul tu dia terlampau lembik sangat, barulah kita akan tambah dengan sedikit tepung. Gaul dan uli dough ni sehingga tak melekat pada tangan, tapi kalau melekat sedikit tak mengapa. Lepas tu Aina akan rehatkan dough ni sehinggalah naik kembang 2 kali ganda. Okey, dough dah mengembang, tapi sebelum tu Aina dah potong kecil baking paper. Supaya baking paper ni kita akan letak dough donat dan fungsinya supaya senang untuk menggoreng. Tekan-tekan dough ni sehingga keluarkan ke semua angin dan hinggalah menjadi kempis. Jika dough ni melekat pada tapak tangan, boleh sapu dengan tepung gandum sedikit. Tapi jika dough ni tak melekat sangat, tak sapu tepung gandum pun tak apa. Untuk dapatkan saiz donat yang sama besar, Aina akan timbang sama berat. Tapi kalau tak nak timbang pun tak apa. Lepas tu Aina akan bulatkan hinggalah menjadi betul-betul bulat. Jika nak buat donat ball yang lebih kecil, boleh kurangkan timbangan. Dough donat yang telah diletakkan atas baking paper kena biarkan selama 10 hingga 15 minit sebelum digoreng supaya dia akan naik 2 kali ganda. Tapi kalau dia tak sampai 10 hingga 15 minit lagi, kita jangan goreng.
Sebelum goreng, pastikan minyak dah panas dan jangan guna api terlampau besar supaya bahagian dalam tu masak dengan sekata dan bahagian luar tak jadi terlampau garing. Masa letak donat dalam kuali, jangan tolak menggunakan tangan, biarkan dough tu jatuh dengan sendiri. Sebab tu kita guna baking paper supaya mudah untuk jatuh dalam kuali. Jika tolak menggunakan tangan, nanti donat tu akan jadi kemik. Bila nampak donat dah garing, barulah diterbalikkan. Sebab kalau kita terbalikkan sebelum dia garing, nanti bahagian dalam tu tak masak dengan sekata. Donat ni juga tak boleh terbalikkan banyak kali sebab nanti dia akan menyerap minyak dan tak masak. Bila donat dah masak, kena toskan dulu supaya minyak tak melekat pada donat dan kita akan biarkan sejuk dulu. Sekarang bolehlah kita golek-golekkan donat ni ke dalam gula. Selalunya ini akan guna gula kastor, tapi kalau nak guna gula lain pun boleh juga. Donat ni memang sangat-sangat ringan dan kita nak golek pun senang je. Untuk elakkan donat daripada kemik dan nampak cantik membulat, biasanya kita jangan tekan pada donat. Okey, donat buah dah siap. Tapi kalau nak dapatkan donat yang lebih kecil, boleh kurangkan kuantiti berat tadi. Dan donat ni juga boleh dicucuk pada lidi dan anak pasti suka. Bila kita masak donat ni, tak menggunakan api terlampau besar sangat, warna donat ni akan nampak lebih cantik dan bahagian dalam akan masak dengan sekata. Bila pegang donat ni, memang sangat-sangat ringan dan bahagian dalam pun masak dengan sekata, lembut dan gebu. Okey semua, selamat mencuba donat yang sangat-sangat gebu ni. Nanti di episod akan datang, Ain akan share lagi resipi yang baru. Okey, jumpa lagi. Bye.